Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, penamaan calon belum pun berlaku sahabat-sahabat semua untuk pilihan raya kecil di Dun Negeri, Kelantan. Tetapi fitnah sini sana sedang berleluasa, sedang berlaku sahabat-sahabat semua. Hari ini, sekali lagi YB Rafizi Ramli dan juga Lokman Adam kononnya dilarang oleh Parti UMNO untuk memberikan ceramah di Dun Negeri untuk pilihan raya kecil ini. Jadi menarik untuk saya bawakan bersama dengan anda sahabat semua apa sebenarnya yang berlaku di dalam fitnah yang sedang dilakukan oleh geng-geng penfitnah Perikatan Nasional. Tidak mustahil mereka semua ini sebenarnya menang kerana fitnah-fitnah yang dijajah. Menang kerana berita-berita palsu yang mereka mainkan. Dan yang paling teruk lagi adalah penunggangan agama. Itu antara kenyataan-kenyataan daripada bekas-bekas pemimpin daripada parti PAS itu sendiri. Jadi mari kita lihat sahabat semua apa sebenarnya yang berlaku dalam isu ini. Jadi tanpa membuang masa mari kita tonton saya ingin bacakan kenyataan media ini untuk kita semua. Barisan Nasional BN hari ini menafikan kenyataan yang sedang tular yang mendakwah timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli dan 3 individu lain tidak dibenarkan tampil di pentas ceramah sepanjang pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri di Dun Negeri, Kelantan. Selain Rafizi, nama lain yang disebut dengan kenyataan termasuklah Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Lokman Adam, Wan Mahusin dan seorang lagi pempengaruh dikenali sebagai Wan Hadi. Jadi menerusi penjelasan di Facebook, Barisan Nasional berkata pihaknya tidak pernah mengeluarkan kenyataan seperti itu. Dan ini menyifatkan kenyataan seperti ini adalah permainan politik untuk memecah belahkan perpaduan di dalam kerajaan. Dan katanya lagi, sesungguhnya segala kenyataan media rasmi hanya akan disiarkan di laman Facebook rasmi Barisan Nasional saja. Dan diharap semua tidak termakan dengan mainan politik seperti ini. Kerana setiap kali ada pilihan raya akan berlangsunglah penyebaran fitnah-fitnah daripada pembangkang, walan-walauntin, lebay-lebay, pro sitro-sitro pembangkang, pro kepada Perikatan Nasional. Kata lagi, semoga semua pihak terus bertanggungjawab untuk menyebarkan berita, untuk tidak menyebarkan berita palsu seperti ini lagi. Dan sekali lagi katanya, segala kenyataan media rasmi hanya di laman Facebook, itu laman rasmi Barisan Nasional. Kenyataan palsu bertarikh 24 Julai yang menggunakan nama pengurusi Barisan Nasional, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu menyenaraikan 4 individu yang kononnya tidak dibenarkan tampil di PRK Dun Negeri kerana iktibar kekalahan di Sungai Bakap. Mereka menganggap kononnya mereka penyebab kepada kekalahan di Sungai Bakap, tapi sebenarnya penyebab kepada kekalahan itu dan menyebabkan kemenangan kepada calon daripada PAS itu sebenarnya adalah kerana fitnah-fitnah. Rakyat termakan dengan fitnah, dengan ugutan-ugutan, bermainkan sentimen bangsa dan agama. Kononnya undi calon Perikatan Pakatan Harapan katanya undi DAP akan terus berkuasa dan sebagainya. Antara contoh-contoh fitnah yang mereka jajah ketika itu dengan membuat fitnah kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah anak angkat kepada Amerika Serikat. Dan yang lebih teruk lagi sahabat semua, sehingga mereka memanggil Perdana Menteri kita hari ini sebagai diberi gelaran sebagai babi. Inilah antara permainan maki hamun mereka. Sahabat semua, yang bagi saya ini adalah politikus sampah masyarakat yang sanggup melakukan apa sahaja demi untuk kemenangan. Apalah guna kemenangan itu apabila kemenangan itu hanya dicapai dengan segala penipuan. Apalah guna segala kemenangan itu kalau kemenangan itu hanya menggunakan dengan permainan politik sempit, politik kotor dan sebagainya, seperti mana yang dimainkan oleh pembangkang, seperti mana yang dimainkan oleh lebay-lebay, dimainkan oleh pemimpin-pemimpin daripada pembangkang Perikatan Nasional, PAS dan Bersatu, sahabat-sahabat semua. Jadi yang rugi adalah rakyat, sahabat semua. Itu pandangan saya. Jadi perkara kedua, sebelum saya akhiri, ini berkaitan dengan timbalan Speaker Dewan Rakyat membuat satu kenyataan, katanya saya yang menurut perintah, kata Ramli. Jadi apa maksud sebenarnya timbalan Speaker ini?
Ya, adakah berkaitan perintah supaya untuk beliau terus bertanding ataupun dilucutkan? Itu persoalan yang ingin saya sampaikan hari ini. Jadi kalau kita lihat kenyataan media hari ini, Ahli Parlimen Cameron Highlands sentiasa berpegang kepada prinsip mengikut keputusan kepimpinan sama ada kekal atau digugurkan sebagai calon pilihan raya. Itu antara kenyataan beliau sebenarnya, yaitu Ramli Muhammad Noor akui dan menyerahkan kepada pucuk pimpinan tertinggi UMNO sama ada akan mempertahankan kerusi Parlimen Cameron Highlands pada PRU yang akan datang, PRU 16. Sebagai bekas sebagai polis yang berkhidmat selama 34 tahun, Ramli 66 tahun sentiasa berpegang kepada prinsip mengikut keputusan kepimpinan sama ada kekal atau digugurkan sebagai calon pilihan raya. Katanya, saya diajar dan kerja saya 34 tahun menurut perintah. Saya masuk UMNO atas sebab saya perjuangkan apa perlembagaan UMNO sebut. Yang saya tertarik dengan UMNO ini tidak ada parti politik yang menyebut perjuangan Bumi Putra, Melayu dan orang asli. Itu sebabnya saya sertai, katanya. Saya lihat apa yang dinyatakan dari situ selari dengan jiwa saya. Jadi saya jenis bos yang masuk bertanding, bos cakap rehat-rehat. Itu saja, kata timbalan Speaker Dewan Rakyat dalam wawancara bersama FMT. Ramli yang berketurunan orang asli suku Semai dinamakan antara calon langsung Barisan Nasional dalam PRK Cameron Highlands pada 2019 selepas bersara sebagai penolong pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman. Dan beliau bercipta sejarah menjadi wakil rakyat orang asli pertama menang pilihan raya, kemudian berjaya mengekalkan kemenangan di kerusi itu pada PRU yang ke-15. Desember 2022, ketika persidangan Dewan Rakyat pertama Kerajaan Perpaduan, Ramli pula dipilih sebagai timbalan speaker selepas diundi melalui undian bersurat oleh 148 ahli parlimen. Di peringkat parti, Ramli adalah naib ketua UMNO Cameron Highlands, manakala Menteri Besar Pahang Wan Rosli Ahmad ketua bahagian selepas menang tanpa bertanding pada pemilihan MAS tahun lalu. Ini semua saya senang saja, katanya. Bos buat keputusan, Presiden buat keputusan, ketua bahagian, ketua perhubungan Pahang buat keputusan. Jawab saya yang menurut perintah. Itu saja, kata timbalan Speaker Dewan Rakyat, iaitu ahli parlimen Cameron Highlands. Jadi terbaik sahabat semua. Itu antara dua perkongsian yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Yang pertama tadi, berita palsu, berita fitnah sedang berleluasa yang dibuat oleh geng-geng penfitnah daripada Perikatan Nasional. Walaun-walauntik lebay-lebay, geng sapu bersih, geng penyakau dan sebagainya. Begitu hebatnya. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.